Aspek kebajikan rakyat menjadi agenda utama pelaksanaan Pelan Perak Sejahtera 2030. Fahmi Muhammad Noor sudah bersedia dengan perkembangannya. Fahmi, silakan. Terima kasih. Bermula daripada rakyat kepada rakyat, pelaksanaan Pelan Perak Sejahtera 2030 kini menunjukkan perkembangan positif. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Darul Rizwan IDR Dr. Maisarah Ahmad berkata, selepas setahun dilancarkan inisiatif tersebut, berjaya menarik 7.1 bilion ringgit nilai pelaburan dalam negeri. Kerajaan negeri menerusi syarikat berkaitan kerajaan GLC turut menyasarkan kutipan hasil sebanyak 100 juta ringgit menjelang 2030 dalam masa sama mendepani 4 cabaran perdana iaitu migrasi, masyarakat menua, kumpulan isi rumah berpendapatan 40% terendah B40 dan ketersediaan menghadapi era pendigitalan. Apa-apa pun, pelan ini adalah milik negeri, milik kita semua kan. Dan ianya perlu kita institutionalizekan, maknanya menginstitusikan pelan ini agar ianya dapat diteruskan. Sebab seperti yang saya kongsikan tadi, plan perancangan ya projek-projek yang dah dikenal pasti ya, mengikut daerah ya, mengikut flagship tu tadi, semuanya telah kita dapatkan buy-in daripada peneraju-peneraju. Perancangan pelan dibuat selari dengan dokumen di peringkat persekutuan termasuk Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 dalam menjayakan gagasan Malaysia Madani. IDR berperanan sebagai badan pemikir yang diberi amanah membangunkan Pelan Perak Sejahtera 2030 menerusi 118 sesi libat urus di 12 daerah. Hilang sebelah tangan, patah kaki kiri 7 tahun lalu bukan pengakhiran hidup buat Muhammad Syafiq Muhammad Rosdi. Sebaliknya, penderitaan tersebut menjadikan anak muda ini lebih kuat untuk meneruskan hidup. Ini dibuktikan beliau apabila menjadi antara usahawan asnaf berjaya di Selama, memiliki ladang lembu dan kambing pada usia 21 tahun. Laporan Nur Ain Abu Bakar. Sejak daripada itu, kehidupan Muhammad Syafiq yang sebelum ini bercita-cita menjadi seorang askar berubah 360 darjah. Anak kedua daripada 7 beradik ini nekat mengusahakan ladang milik datuknya seluas lebih 2 ekar dengan ternakan lembu dan kambing untuk membantu menyara keluarga. Jadi minat nak menternak. Kebetulan kuasa ni kuasa benda. Minta kat orang kata boleh tak nak menternak lembu dengan kambing. Tok kata boleh. Tak apa salahnya. Kita pun minat. Kita beli barang dia apa semua. Buat pelan-pelan. Tapi makan modal lah. Bermula dengan hanya 2 ekor kambing dan bermodalkan duit simpanannya sendiri, Muhammad Syafiq kini sudah mempunyai puluhan ekor kambing serta lembu. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Itu yang dibuktikan oleh adik Syafiq ini. Saya sebenarnya kagum dengan dia. Walaupun tidak mempunyai keadaan sesempurna kita, tiada fizikal yang cukup, namun beliau tetap terus cekal meneruskan kehidupan. Akui beliau, keluarga antara tulang belakang kejayaan ini selain sokongan dan bantuan daripada kerajaan negeri. Di bawah agenda Pelan Perak Sejahtera 2030, Muhammad Syafiq menerima geran Asnaf Berjaya bernilai RM5,000 daripada Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak PPPNP. Bantuan tu mereka bagi jenis duit. Bila dapat duit, kita beli barang-barang sikit-sikit tengok cukup tak cukup. Kalau tak cukup, tambah modal sendiri. Kecekalan Muhammad Syafiq mendepani pelbagai cabaran hidup dengan keadaan serba kekurangan memberi inspirasi kepada kita semua memanfaatkan ruang dan peluang diberikan kerajaan dalam menambah baik kehidupan. Laporan Nur Ain Abu Bakar, RTM. Pelan Perak Sejahtera 2030 juga tidak meminggirkan komuniti orang asli. Teh Jaafar, 34 tahun misalnya, mampu mengusahakan perniagaan salon dan kecantikan di premis sendiri di lot kedai orang asli One Stop Center, Baung, Sungai Siput.
Bermula secara kecil-kecilan di rumah, perniagaan dijalankan turut mendapat sokongan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA dan Pusat Aspirasi Anak Perak PASAK. Dapat satu information ni, so saya macam belajar. Lepas tu saya pun ada minta grant daripada kerajaan lah, grant untuk yang meniaga punya lah. So saya dapat 5,000. So saya beli peralatan untuk kat rumah tu. Lepas tu saya terima kasih kepada JAKOA jugalah. So dorang bantu saya bagi peralatan. Ibu kepada 3 cahaya mata ini juga tidak lokek berkongsi ilmu dengan mengadakan latihan dan bimbingan kepada penduduk setempat. Kalau boleh, dorang kena belajar bidang apa pun tak apa. Janji ada minat. So kalau boleh tu dorang kena masuk lah. Khusus apa, sebab kerajaan kan dah sediakan apa yang ada. Kemahiran, bantuan, semua ada dia bagi. So jangan lepaskan peluang tu. So kalau boleh ambil peluang tu sebaik yang mungkin. Mungkin lepas ni dulu susah, sekarang mungkin usaha berkat kita sendiri dia akan naik. Sebab saya suka sangat nak belajar macam ni, tapi kat kampung tak belajar macam tu. Tadi orang anjur kat sini, terpaksa kita pergilah sini, turun sebab nak belajar, nak tengok cara dandar rambut, sulit apa semua tu. Waktu kita pergi sini, daripada jauh pun kita sanggup pergi. Memudahkan macam dari pendalaman, macam yang tak ada kenderaan ke apa semua yang macam susah nak keluar ke pekan, kiranya dah ada dekat sini, kira senanglah bagi kami. Melihat potensi pelancongan yang ada di Sungai Siput, Teh turut memasang impian untuk membuka perniagaan selun dan kecantikan di kawasan perkampungan orang asli. Ia secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan taraf ekonomi, khususnya dalam kalangan penduduk setempat. Sekian lintas langsung dari Perak. Untuk perkembangan selanjutnya, kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Fahmi langsung dari Perak.